lah yang bunyikan suara tu. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala. Astaghfirullahalazim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-Imran ayat 102 yang bermaksud wahai orang-orang bertakwa, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul Azim. Al-Imran 102. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan kuliah zuhur dan seluruh para jamaah yang hadir pada tengah hari ini. Pertama-tama di hari 24 Ramadan Al-Mubarak, dan malam ini malam ke-25 Ramadan, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan rezeki yang begitu berharga, yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat berada dan hidup dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini
sehinggalah ke saat tengah hari ini. Mudah-mudahan kita doakan kita dapat menyempurnakan hari-hari Ramadan yang berbaki sekitar 5 hari lagi dengan penuh keselesaan dan dengan penuh keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanallahil azim. Sesungguhnya nikmat Ramadan bila Allah berikan kepada kita, ia suatu aras yang penting. Dan kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seseorang yang dapat bulan Ramadan ini, ia satu anugerah yang paling besar. Kenapa anugerah paling besar? Kerana Allah bagi peluang keemasan untuk kita meraih segala rahmat dalam bulan Ramadan. Keampunannya, pahalanya, redha Allah dan sebagainya. Kerana Ramadan adalah penghulu dalam setahun. Dalam hadis Nabi sebut Sayyidus Syuhur, syahr Ramadan. Penghulu bagi bulan-bulan dalam Islam adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan ke-9 Ramadan ini adalah satu rezeki besar bila kita dapat menikmatinya. Dan Alhamdulillah, saya kira itulah yang kita rasai dalam hati jantung kita semua sebagai orang yang beriman, insya-Allah. Kerana kita diberikan rezeki begitu besar untuk kita meraih segala apa yang dijamin oleh Allah sepanjang bulan yang penuh berkat ini. Tuan-tuan, puan-puan semua, itulah kenyataannya. Namun begitu, dalam Islam, bulan tetap akan berubah. Dari bulan ke bulan, bulan ke tahun, itu tetap akan berlaku. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, itulah hari-hari bergilir ganti dalam kehidupan kita. Hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke tahun. Di sudut bulannya, Ramadan akan berlalu pergi dan Syawal akan kunjung tiba. Dan bila Syawal datang, dia akan pergi, diambil oleh bulan Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah pergi, datang. Itulah kenyataannya. Itu bukan perkara besar kepada kita, kerana itu hak Allah Azza wa Jalla. Kerana dialah Tuhan yang memperjalankan waktu malam, siang, bulan ke bulan. Tapi isu besar kepada kita ialah bagaimana kita manfaatkan hari-hari dalam kehidupan kita ini, apalagi hari-hari dalam bulan Ramadan. Maka tajuk kita pada hari ini yang telah ditugaskan untuk saya berbincang tentangnya, menuju taqwa dari ibadat Ramadan kita. Ialah tajuk taqwa ini tajuk yang sudah biasa diperkatakan oleh penceramah kita sepanjang tazkirah Ramadan, mungkin malam, mungkin siang hari Ramadan. Dan kita dengar pun bukan kali pertama untuk hari ini, acap kali. Tapi oleh kerana ia merupakan kunci penting Ramadan, maka ia perlu diperkatakan demi untuk kita ingatkan balik supaya kita dapat memahami, menghayati ma ma'na at-taqwa, apa makna taqwa dan apa kepentingannya, sehingga menjadi kunci penting kepada Ramadan, taqwa. Kalau ditanya kepada kita lah, apa natijah penting Ramadan ini? Daripada puasanya, baca Qurannya, berzikirnya, bertasbihnya, bersedekah infak hartanya, bangun tahajud tengah malamnya, kemudian bertaubat malam siangnya, dengan kita jaga waktu-waktu sembahyang wajib dan sunat duha, sembahyang tarawih tak ketinggal dan sebagainya. Apa natijah penting semua itu? Jawapannya mudah saja. Allah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, iaitulah la'allakum tattaqun. Ramadan kunci utama, jadikan kamu taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci penting. Maka natijah Ramadan, kalau tak dapat taqwa, gagallah. Kita kena faham macam tu. Saya pun terasa takut juga. Bila Ramadan dengan ibadat wajib sunatnya tak capai taqwa, kita gagal.
Tapi kalau dapat, kita berjaya. Persoalan sekarang ialah, apa yang kita faham tentang la'allakum tattaqun? Al-Baqarah 183 yang menjadi ayat utama tentang Ramadan dan kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat itu memang menjadi sandaran utama, dalil penting tentang kewajipan puasa Ramadan. Al-Baqarah 83. Kuncinya la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ini di saat kita sedang beribadat Ramadan, siang berpuasa, malam beribadat, siang beribadat, malam pun beribadat, tak berhenti. Secara maraton lah kita ni tuan-tuan, maraton sekarang ni. Tapi taklah sampai tak tidur malam, tidur kerana itu keperluan asas kepada fizikal kita, ya. Tetapi hakikat kita sedang mengejar taqwa. Kita sedang mengejar taqwa untuk kita raih dia di penghujung Ramadan. Dan kenapa nak raih taqwa tu sangat? Ini saya bercakap ini dalam nada nak tak menekan banyak perkara ni, sebab saya sebut tadi tajuk taqwa ni dah banyak dibicarakan oleh guru-guru kita, penceramah kita. Sambil level saya lah, level yang mudah saya fahami dan nak bawa kepada tuan-tuan semua. Jadi kita sedang menuju ke situ sebenarnya. Natijahnya taqwa. Dan kenapa nak jadi bertakwa ini? Kerana taqwa adalah pakaian kita semua. Ini sebagai asas dulu. Taqwa adalah pakaian utama kita. Dan pakaian ini pakaian sepanjang hidup sampai ke mati. Pakaian kita dalam hidup sampai ke mati taqwa, sampai hari kiamat pun taqwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebut hal ini dalam satu ayat penting, Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13 Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu siapa yang paling bertakwa. Ini natijah yang kemuncak sangat-sangatlah ni. Di depan Allah di pada masyar nanti, Allah nilai manusia, hambanya tak kira bangsa keturunan, tak ada nilai pada masa itu. Bangsa keturunan, pangkat, warna kulit putih ke hitam, cantik ke lawa, tak cantik kulit ke tak cantik, tak ada ukuran pada masa itu. Yang Allah pandang kita pada hari akhirat ialah akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia antara kamu, kata Tuhan, paling bertakwa. Jadi tiket takwa itu menjadi tiket besar di hari akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kira sebagai kemuncak kepada kehidupan kita. Sekarang ini kita sedang usaha ke arah itulah. Nak hidup dalam takwa, nak berhenti pun dalam takwa. Nak hidup dalam takwa, nak mati pun dalam takwa. Baik. Tadi saya mulakan tadi dengan ayat surah Al-Imran 102. Tadi mula-mula tadi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini pun prasyarat penting juga ni. Dia ada kaitan gabungan di antara ayat Al-Baqarah tadi dengan ayat Ali Imran. Setelah ada gabungan, ada kaitan, ada interaksi kedua ayat ini. Bila Allah sebut Ramadan, kesannya taqwa. Ayat ini Allah kata apa? Jangan kamu mati melainkan mati dalam taqwa. Al-Baqarah, Ali Imran 2. Ayat ini terkait dengan ayat Al-Hujurat tadi. Al-Hujurat ayat 103 tadi, ayat 13, minta maaf. Ayat terakhir kita baca tadi,
Al-Hujurat 13 terkait lagi. Sebab apa Allah sebut dalam ayat itu? Inna akramakum indallahi attaqakum. Orang paling mulia antara kamu menghadap aku dengan taqwa. Maka tengok tuan-tuan, daripada saat kita hidup Allah minta kita bertakwa, hari mati pun bertakwa, bertemu dia pun takwa. Itu 3 ayat yang kita boleh tadabbur lah. Tuan-tuan boleh baca ayat itu dalam Quran, semak balik, renung, dapat tafsiran lagi bagus, sulang balik ya. So ini benda-benda yang tak boleh kita biarkan abaikan. Ini neraca utama kita. Pertama, ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183. Allah minta natijah kesan ibadat Ramadan sebulan taqwa. Terkait ayat yang kedua, saat kita nak mati, hari kematian kita, Allah minta kita mati dalam taqwa, iaitu ayat Ali Imran 102. Mati dah selesai, matilah, tapi menghadap Allah nanti di padang mahsyar pun Allah prasyarat utama menghadap aku dengan taqwa. Ayatnya Al-Hujurat ayat 13. Ini 3 ayat ini saya ingat boleh tuan-tuan buka Quran dan semak, perhati tengoklah. Kau dapat tadabbur, pengertian mendalam, lagi bagus, lagi baik. Itulah dia punya urutan tuntut takwa dalam kehidupan kita sampai saat kita mati dan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu nampaknya takwa ini bukan main-main. Dia bukan satu benda yang boleh kita anggap remeh dan temeh. Batulah boleh jadilah kita boleh ambil renungan secara akli, munasabah sangat-sangat boleh jadi. Kenapa takwa ini menjadi peringatan mingguan kepada kita orang Islam, khasnya laki-laki lah yang wajib hadir Jumaat, solat Jumaat. Khatib tiap Jumaat mesti wajib, itu rukun khutbah tu. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sama dia sebut hadis Nabi ke Al-Quran, kena ada kalimah taqwallah itu. Itu rukun khutbah. Tak baca itu, khutbah batal lagi tu. Sampai tahap tu. Jadi ini menunjukkan bagaimana besarnya taqwa, kalimahnya, pengertiannya, maksudnya dan penghayatannya kepada kita semua. Baik, kalau begitu tajuk kita hari ini ialah bagaimana taqwa dengan Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang. Tuan-tuan sekalian, begini, saya kira masa yang ada ini taklah mencukupi untuk bincang detail bab taqwa ni keseluruhan. Maka terpaksa mengambil beberapa kupasan tertentu berdasarkan kitab yang saya bawa ini. Kitab ini kitab yang saya terasa cukup seronok membacanya. Kitab terjemahan pun bahasa Arab ada, sebab terjemahan Menjadi Insan yang Muttaqin. Kitab yang dikaryakan oleh seorang tokoh besar ulama daripada Jordan, Dr. Omar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, pensyarah di Jordan, moga Allah merahmatinya. Dan kitab asal bahasa Arabnya bertajuk, saja nak bagi tahulah ni sebab hujah kita ada, kita bagi tahulah. Tajuk asal bahasa Arabnya At-Taqwa Ta'arifuha wa Fadluha wa Mahzuratiha wa Qasasun min Ahwaliha. Terjemah dalam bahasa Melayunya diberikan Menjadi Insan yang Muttaqin. Sebuah kitab khas taqwa. Saya seronok baca kitab ini, untuk pegang lama dah. Jadi hari ini bawa lah ke tempat ceramah ini untuk mengambil beberapa intisari daripada penulisan yang dituliskan oleh almarhum pengarang kita ini, Omar Sulaiman Al-Ashqar. Moga Allah merahmati beliau di alam bakanya. Baik, tuan-tuan puan-puan semua, justru itu apa yang penting kepada kita ialah kita melihat daripada satu sisi yang penting. Sisi utama ialah
Boleh ke tak boleh kita ambil dulu ta'rifan yang mudah tentang taqwa ini. Tak perlu detail yang panjang sangat, kita ta'rifan mudah. Taqwa ni apa dia? Kita kaitkan dengan Ramadan kita ini, yang kita sedang duduk sekarang buat ni lah. Dengan puasa, dengan zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, duha, baca Quran, menangis, mohon ampun. Ini amalan kita sekarang ni, insyaAllah. Qiyam, tahajud, semua nampak, tuan nampak letih belaka ni. Letih kerana puasa, dan semalam pun pukul 3, 4 tidur, tak tahu tidur lagi kot lah. Tahajud, macam-macam. InsyaAllah lah. Adalah kesan-kesan kepada fizikal kita letih kerana puasa. Itu tabi'i yang memang berlaku pada orang yang berpuasa. Kalau nampak segar bogar tu macam tak puasa lah, ya. Tak ada orang yang segar, Ustaz kata tak betul Ustaz, saya tak mengantuk pun puasa, Alhamdulillah rezeki. Tapi kebiasaan orang puasa dengan ibadatnya besar, begitu dia buat, tubuh akan letih, fizikal nampak lain macam, tengok wajah pun tak ceria. Itu biasa baik. Jadi sebut taqwa ini, kalau ikut kepada bahasa, ya, dia merupakan makna yang boleh kita beri sebagai makna menjaga. Itu makna bahasa, menjaga. Dalam maksud perkataannya waqa, wiqayatan, taqwa. Biasal perkataan waqa, ya, dengan makna menjaga. Jadi makna kalau kita ambil pengertian tak bahasa pun kita faham dah. Jaga apa tu? Jaga daripada keburukan, kejahatan, kebinasaan, daripada benda-benda yang tidak elok dalam agama ni, daripada syaksa Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah. Itu kita boleh faham cara mudah. Ini sambil cara mudah lah ni. Kita ambil cara mudah untuk faham segera. Dalam tempoh 40 minit saja ni, 40 minit baik. Jadi secara bahasanya ialah jaga, menjaga. Baik. Kalau ikut daripada istilahnya, taqwa ini disebut para ulama dengan pelbagai ta'rifan yang begitu menyeluruh. Saya tak nak ambil ke semuanya. Sambil satu dua ta'rifan yang mudah untuk kita faham, di mana para ulama sebut taqwa ini didefinisikan sebagai satu kalimah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berhati-hati dalam kita buat kerja-kerja kehidupan seharian. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Itu taqwa. Berhati-hati, berjaga-jaga dalam urusan kehidupan seharian kita. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Siapa yang suruh buat tu? Allah Azza wa Jalla. Disuruh buat, dilarang tinggal. Ini cara mudah. Jadi orang yang dalam keadaan faham tentang perintah dan larangan, maka yang Allah perintah dia buat tanpa ada sebarang halangan, dilarang dia tinggal pun tanpa sebarang masalah. Ini orangnya dinamakan taqwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, takrifan yang saya tak apa mudah sekali. Jadi secara keseluruhannya, kalau kita nak ambil pandangan yang agak menyeluruh sikit, pandangan menyeluruh sikit, kita boleh ambil daripada pandangan yang dinukilkan katanya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Katanya taqwa diartikan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Agak menyeluruh sikit. Apa nak taqwa? Ada 4 perkara yang kita kena serentakkannya dalam perjalanan kita sebagai manusia. Serentakkan, tak boleh pisah-pisah, tak boleh. Yang pertama ialah al-khawfu minal jalil. Yang pertama taqwa ialah takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut pada Allah yang Maha Agung.
Dalam hati jiwa tu ada perasaan takut. Tak nampak Allah, tapi dalam hati jiwa kita rasa Allah punya keagungannya. Aku takut akan kemurkaannya, takut akan ancaman akhirat, takut akan akhirat kalau aku tak berjaya syurga, tak dapat masuk neraka nanti. Timbul perasaan itu. Takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Yang kedua, masukkan takwa dengan yang kedua. Tak cukup takut pada Allah saja. Yang keduanya ialah wal amalu bitanzil, iaitu mengamalkan isi Al-Quran. Takwa diserta bersama dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran panduan kehidupan kita, mengenalkan kita tentang dosa, pahala, baik, buruk, syurga, neraka. Quran lah. Jadi kita mengamalkan isi Al-Quran, perintah Al-Quran. Itu kedua, takwa. Kena yang ketiga, masukkan sekali, melengkap takwa ini. Ketiga apa dia? Ar-radha bil qalil, iaitu bersikap qanaah terhadap nikmat yang Allah beri kepada kita, kecukupan. Kita bersikap cukup dengan apa Allah beri kepada kita. Nikmat hidup, nikmat makan, pakai, minum, nyawa, keselamatan, keselesaan, kesihatan. Kita faham ini rezeki Allah kepada kita. Alhamdulillah. Kita cukup dan kita berasa betapa nikmat ini begitu sekali indah. Alhamdulillah. Bangun pagi boleh buka mata. Bangun pagi boleh berjalan. Bangun pagi boleh rasa makan. Bangun pagi boleh beribadat, boleh bangun duduk sujud contohnya. Boleh bercakap, boleh bersuara, boleh ingat sesuatu. Ini semua nikmat yang kita kena rasa kecukupannya. Takwa tu. Dan melengkap yang keempat, apa dia? Keempat, melengkap takwa yang keempat apa dia? Al-isti'dadu li yaumir rahil, iaitulah bersiap dia, menyiapkan diri untuk bertemu hari akhirat. Bersiap sedia untuk menemui Allah, untuk matilah ni. Bersiap sedia untuk menemui Tuhan dengan kematian. Ini yang keempat. Ini yang payah nak masuk ni, ya. Tapi itulah hakikat kita dengan amal ni. Itulah amal ibadat ni, kalau ikut kepada pandangan Hasan Basri, kita mengaji, kita belajar, buat cari-cari ilmu, tambah keimanan. Apa sebenarnya? Untuk bekalan mati sebenarnya. Itu sebenarnya di antara kata Hasan Basri, yang kamu duk mengaji, belajar, buat kebaikan, cari pahala malam siang, istighfar, taubat. Untuk apa tu? Bekalan untuk mati. Pak mati ni kena bekalan dia. Bekalan mati ilmu, amal soleh. Amal soleh, ilmu, itu bekal untuk mati. Kita ingat bekal mati ni kain putih tu lah, kapur barus, air mawar, ataupun tambah lagi dengan kapasnya. Betul juga tu. Tapi tak ada yang tu pun selesai. Orang mati di lautan, tenggelam, tak payah nak buku-buku dengan kain putih lagi. Tenggelam gitu, tenggelam lah, dah tak jumpa dah. Tapi kematian kita, baik di lautan ke, terbakar dalam api yang marak ke, mati di atas katil hospital ke, persiapan kita ialah ilmu dan amal. Itu yang utama sebenarnya. Itulah takwa. Jadi tuan-tuan, saya bawa cerita ini dalam konteks yang simple, mudah ini. Saya pun daripada rumah duduk fikir ni, takwa dia banyak orang bincang ni. Betul tak? Semalam mufti bincang kot takwa sebanyak malam. Tuan, di masjid surah pun bincang takwa, la'allakum tattaqun. Tapi saya bawa satu benda yang kepada saya nak bawa dalam bentuk yang simple, mudah, kita nak ambil peringatan bersama dalam kerangka Ramadan yang sedang kita bercakap baik. Maka takwa itulah pengertian. Jadi kalau lepas ni, kalau orang takwa boleh jawab lah tu nampaknya.
Beliau ada tak? Taqwa itu banyak pengertian, tapi antara agak menarik, katanya Ali pun yang bagi tahu ada 4 ciri mesti disertakan, serentakkan dia, tak boleh berpisah. Baik, kalau melihat kepada kesemua isu yang sebutkan tadi, tuan-tuan sekalian, maknanya proses amal kita Ramadan ini, balik kepada Ramadan dah kita sekarang ni, proses amal Ramadan kita yang Allah jadikan Ramadan sebulan, bulan ibadah, dengan kita meninggal makan minum siang hari lah, bukan malam siang, dalam tempoh tertentu berapa jam daripada naik matahari yang gelincir matahari, 12-13 jam itu kita tinggalkan makan minum. Kemudian kita sertakan amal-amal sampingan yang lain, termasuk yang utama ialah taubat, menyesal akan dosa lama dan baru, istighfar sungguh-sungguh, taubat nasuha, menangisi, menginsafi dan berazam tak buat lagi dosa tersebut. Kita pun sertakan bukan sekadar minta ampun, infak harta, derma, sedekah. Ada orang yang beri duit belanja kepada masjid untuk tujuan buka puasa lagi, taja majlis buka puasa, disertakan pula dengan Quran dibaca surah ke surah, tak habis khatam pun dibaca Quran sampai tamat, tak boleh 20 juz pun 5 juzuk tapi dibaca. Termasuk dia bangun tahajud jam 4-5 pagi belum bersahur, itu sebagai contoh. Jadi kenapa semua itu, tuan-tuan puan-puan? Free ke tu? Tidak. Itulah proses yang Allah nak jadikan kita ini dapat taqwa. Kenapa? Satu di antara ialah kerana Allah tahu kita ni adalah makhluk yang lemah dan dhaif. Allah tahu kita dalam bab ilmu kurang. Sebab apa? Sibuk dengan dunia. Nak mengaji pun kadang-kadang berkira, betul tak betul? Kalau tak betul saya silap lah, tapi saya ingat betul. So itulah yang saya tengok masyarakat, saya pun sama muka terasa. Bukan mudah nak mengaji ilmu ni, duduk di masjid, kuliah maghrib setiap malam, lepas satu kuliah malam ni, malam besok kuliah tafsir, malam tulat kuliah hadis, malam tu pula kuliah tajwid Quran yang malam. Oh tuan-tuan, bukan mudah, ada kekurangan. Dan kita manusia, Allah tahu ada kelemahan yang paling teruk. Apa dia? Dosa terbuat dan dibuat. Itu tak sengaja lah. Yang sengaja pun boleh tahan juga, bukan orang lain, yang bercakap pun sama lah. Dosa terbuat dan dibuat, sama ada kecil ke besar, wala'udzubillah lah, yang besar kita minta jauh, tapi yang kecil-kecil biasa berlaku. Hati tak pernah tenteram, ada sifat-sifat yang buruk, mungkin namanya suka mencaci, suka mengeji kata kat orang. Itu semua dosa lah tu. Dosa terbuat dan dibuat, sengaja tak sengaja. Itu manusia. Allah tahu kelemahan manusia hambanya dosa. Bila hamba ni berdosa, kekurangan paling ketara apa dia? Bila dosa ni tuan-tuan, banyak benda yang merosakkan kita. Sebab dosa itulah kita malas beribadat. Dengan sebab dosa lah hati kita makin hitam. Dengan dosa sebab itulah jiwa kita makin sakit, tak tenang. Dengan dosa tu je kita jauh daripada agama. Dengan dosa tu kita tak berapa nak jaga ibadat. Banyak sekejap dosa, banyak sebab dosa tuan-tuan. Allah tahu. Sebab sifat Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis. Allah tahu rahsia dalaman kita semua. Ini semua menyebabkan Allah nak persiapkan kita kembali. Allah tak nak jadi kita terus berdosa. Tak, tuan-tuan. Betul lah kalau ada kalangan saya cukup-cukup tak suka. Ada orang kata, ada, bukan tak ramai kot, tapi ada. Dosa ni payah nak tinggal.
Dah buat terbuat tu payah nak tinggal. Siapa kata payah nak tinggal? Allah Subhanahu wa ta'ala boleh dengan kehendaknya jadikan kita ini selamat daripada dosa, tapi dengan syarat kita kena cari jalan pulang kepadanya. Sebab Allah sedia untuk hentikan keperbuatan jahat kita. Allah sedia. Dengan cara apa? Keampunan itulah. Contoh dalam Quran, Allah kata apa kepada kita? Ayat ini saya sebut acap kali ni. Az-Zumar ayat 53. Rujuk balik. Ini ayat-ayat kena merujuk ni tuan-tuan ni. Siapa yang catat tu terbaiklah. Yang dengar dapat ingat, alhamdulillah. Tapi dengar saja lupa terus, wallahu alam. Penting ni. Rujuk balik Al-Quran. Pedoman kita sampai kiamat tak ada pedoman lain, Al-Quran lah. Allah kata apa? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau kamu buat dosa banyak mana pun, kata Tuhan, jangan putus asa, aku akan terima kamu kembali. Tengok tu. Bahasa Tuhan tu bahasa cukup lunak. Kamu buat dosa banyak mana pun, jangan bimbang, jangan putus asa, aku sedia terima kamu balik, ampun dosa kamu. Az-Zumar 23. Makna apa tuan-tuan? Maknanya Allah boleh pelihara kita daripada kejahatan dosa sebab kita cari jalan pulang kepadanya. Itu kelebihannya. Dia kalau ada orang yang kata takdirlah saya buat dosa macam mana, tak betul tu. Itu kan takdir tu. Takdir awak berubah sepatutnya, bukan takdir berdosa. Takdir awak kena cari ilmu, insaf, taubat, itu pun takdir betul. Ini dia cakap macam tu. Saya ni payah dah berubah dah, Ustaz. Siapa kata payah berubah? Tidak ada maksud tak boleh berubah. Baik. Maka dalam hukum hidup kita, Allah tahu kelemahan kita. Maka tuan-tuan, maka Ramadan ini adalah bulan untuk membina, membangun, mendidik, menyelamatkan kita kembali. Ramadan bulan untuk membangun, membina, mendidik, menyelamatkan kita. Itulah Ramadan. Di mana letaknya didik, bangun tadi? Daripada amalan Ramadan kita sekarang. Kita berpuasa, kita sedang didik nafsu kita supaya tidak terjebak dengan benda-benda yang jahat, palsu dan maksiat. Tak langsung dengan ibadat puasa ini kita kendurkan nafsu kejahatan. Kita tak seronok dah nak bercakap hal orang, nak caci maki orang, nak bercakap bohong. Sebab nafsu kita redakan. Siapa yang suruh kita puasa? Allah. Allah tahu kita, itulah cara dia untuk didik kita. Bukan 2 hari, sebulan penuh. Tapi bila kita tak faham nilai puasa, kita mengunguklah. Oh lapar, hari ini panas, hari ini 33 darjah Celsius. Oh panas tu, oh, letih puasa Ramadan tahun ni. Kita merepek lah. Teruk puasa 2-3 hari ni, hujan tidak, sampai 38 Celsius. Lebih teruk pada Mekah panas. Oh letih. Kita merepek, kita seolah tak boleh terima hakikat puasa sebab kerana berlapar. Jadi kefahaman kita puasa ini semata-mata kerana lapar, tunggu masa balon lah. Maghrib masuk, balon penuh meja. Sebab nafsu kita belum terkawal. Minta maaf macam tu. Lepas tu kita payah nak berubah. Yang lebih teruk lagi, dalam duk puasa Ramadan, ada orang tak semayang. Puasa lah tu, puasa lengkap, tapi ibadat solat Zuhur, Asar terabai. Jadi ada benda tak kena. Sedangkan bila kita berpuasa atau perintah Allah, Allah didik kita. Hati makin suci, tak dimasuki oleh makan-makan yang mungkin kotor. Tambahan pula dalam Ramadan Allah buka pintu keampunan. Istighfar kita dengan air mata tumpah. Air mata tumpah tak perlulah sampai bertakung air 2-3 tong. Sekadar air mata tumpah 2-3 titis penyesalan cukup untuk Allah ampunkan semua dosa kita yang lama-lama. Dosa dengan ibu ayah, dosa dengan kawan, dosa dengan orang, dosa dengan Allah dan Nabi,
Allah boleh ampunkan. Ramadan. Artinya dengan sebab Ramadan ini kita terkawal. Sifat yang buruk kita terkawal, akhlak yang keji kita terkawal. Dan Ramadan kita dapat pahala melimpah ruah. Kerana puasa, pahala confirm dapat. Baca Quran, dapat confirm dapat pahala. Tasbih tadi dapat pahala. Pahala bukan pahala biasa, pahala wajib. Bukan pahala sunat lagi dah. Baca Quran, pahala wajib. Jadi boleh nampak tuan-tuan, kesan Ramadan ini secara keseluruhan. Ini dah masuk minit terakhir ni. 3 minit terakhir. Tak sempat nak tamatkan semua, tapi tak apa, kita dah sampai ke solusinya insya-Allah. Kesan Ramadan ini, baik ibadat wajib sunat, untuk kita dapat taqwa lah. Dengan Allah makin dekat, makin terasa ancaman Allah menyusah kita, kita tak akan bersedia untuk hadapi ancaman Allah pada mahsyar atas nama azab seksanya. Tak, kita tak nak. Menyebabkan kita pertahankan hidup dengan keimanan. Ilmu kita cari, amal kita buat, istighfar kita lakukan, iman kita perkemaskan. Maka Ramadan sebulan itu mempersiapkan kita dengan keimanan. Hati yang lumpuh hidup balik, jiwa yang sakit segar kembali, jiwa yang berkeladak bercahaya semula dengan ibadat Ramadan. Maka apa kesan utamanya? La'allakum tattaqun, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini bukan untuk Ramadan saja. Jangan salah faham, ayat tadi kita baca Al-Baqarah tadi seolah-olah gambarkan berpuasa Ramadan kesan takwa. Habis Ramadan takwa dapat sesadak. Takwa pakaian kita. Pakaian sepanjang hidup takwa. Dengan kesan Ramadan, jiwa kita makin murni, akhlak terpuji, iman meningkat, amal kita baik, kita akan pertahankan. Lepas Ramadan, kita tak jadi orang suka mencela, memaki hamun orang. Lepas Ramadan, kita suka buat ibadat secara konsisten. Lepas Ramadan, kita suka datang ke masjid ke berjemaah. Lepas Ramadan, kita boleh bangun awal pagi berjemaah subuh. Lepas Ramadan, kita boleh infak. Jadi itu semua takwa lah tu. Maka kesannya dia akan bawa kita sampai ke saat kita mati tadi, ayat tadi Ali Imran 100, kita mati dalam keadaan ilmu di dada, iman di hati, amal soleh di dalam kehidupan, dan menghadap Allah nanti pun kita menghadap dengan kelengkapan yang cukup. Jadi tuan-tuan, secara mudahnya wording akhir saya dalam masa 20 saat ini ialah taqwa adalah pakaian utama kita, dan taqwa itu perlu diistiqamahkannya, dikekalkannya dalam apa situasi. Tetap kita makhluk yang lemah. Ya, kita lemah, tetapi kelemahan yang kita ada perlu diperbaiki dengan ilmu yang cukup, keimanan yang kental, dengan penuh keinsafan, faham tentang dosa pahala, syurga neraka. Itu semua jalan-jalan kita untuk mempertakwa di dalam kehidupan beragama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqwa pakaian kita. Itu wording terakhir saya. Bila faham taqwa sebagai pakaian, mana melekat dengan kita sepanjang masa. Macam pakaian melekat, baik pakaian di rumah, di pejabat, pakaian kita berehat di rumah, pakaian kita di keluar rumah. Ada pakaian, cuma pakaian itu berubahlah. Baju Melayu tertentu pada masanya, t-shirt pada masa, tapi melekat. Pakaian taqwa melekat bersama kita, hidup dalam taqwa, mati dalam taqwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terimalah ya Allah, terutama kita dah masuk 5-4 malam terakhir ini, kesempatan akhir-akhir Ramadan, tuan-tuan, besar sekali pahala rahmat Allah menanti kita. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabba'una sighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar rintihan kami, mendengar munajat dan doa-doa kami. Allah menawwir qulubana bil iman, cahyakan hati-hati kami dengan keimanan. Allah ma'ahina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, sembahyang kami. Wa siyamana, ibadat puasa kami. Wa amalana, semua amal ibadat kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada sambaran dan percikan api neraka-Mu yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami, memudaratkan kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.